أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع ووالاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Ta'ala. Dengan limpah izin pada hari ini kita dapat bersama dalam perkongsian bagaimana menguruskan harta pusaka. Bukan untuk membahagian pusaka. Itu sudah sepakatan. Pemberian pusaka ini mengikut faraid. Dua lelaki, dua bahagian, perempuan, satu bahagian. Tetapi kalau kita sepakatan, kita bagi sama sajalah. Boleh. Kalau redha biredha, maknanya lelaki dan perempuan kita bahagi sama sebab kita pun adik-beradik, ya tak? Jadi masalah sekarang yang nak saya kongsikan, sebab itu ramai di kalangan anak-anak yang sudah bekerja, bekerjaya, dia malas tak menguruskan pusaka ayahnya atau pusaka ibunya yang sedikit, tak banyak. Tetapi walau macam mana pun, sebagai satu tanggungjawab, kewajipan kita sebagai anak, bila dikatakan anak yang soleh, anak yang solehah, semua kena kita usahakan. Kalau tidak, macam mana? Tu. Jadi yang telah lalu saya menceritakan, kalau susah kita nak menguruskan, setiap kali kita nak pergi berjawab tanah, kita bawa keluarga, berkumpul, memang bagus. Tapi kadang-kadang ada masalah, dia ada mungkin kesibukan, sebab adik-beradik kita pun sudah ada berkeluarga, duduk pula jauh-jauh. Kalau duduk setempat, ni masing-masing. Ada yang duduk yang di Pahang, ada duduk di Johor, ya tak? Ada duduk di Perak, ada duduk di Kuala Lumpur, ada duduk di Selangor, bertempat masing-masing. Maknanya masing-masing mempunyai rezeki. Mempunyai rezeki masing-masing. Itulah matlamat kita. Tetapi walau bagaimana, tanggungjawab kewajipan kita untuk menguruskan. Kadang-kadang lapis berlapis. Lama sangat tidak diurus. Ini contoh. Bila kita urus memang daripada akar umbinya. Apabila akar umbinya kita memerlukan persetujuan bersama, modal bersama untuk menguruskan. Yang telah lalu saya ceritakan, kena mula-mula pergi pejabat tanah daerah. Daripada permohonan pejabat tanah daerah, pergilah ke, kalau ikut geran, kalau geran itu geran putih, maka mudah urusannya. Urusan di pejabat tanah daerah sahaja. Tetapi kalau geran itu geran hitam, geran antarabangsa, seumpamanya, macam tanah-tanah estate dibeli, itu kira taraf antarabangsa, terpaksalah kita memohon ataupun melihat bukunya atau catatan berapa ekarkah tanah itu, luas manakah, kena buka buku di pejabat tanah Ipoh. Bukan lagi daerah, negeri. Ini sebab itu perlu modal, perlu perkongsian, perlu kerjasama. Kalau nak mudah kerjasama, ini sebagai panduan, sebagai iktibar yang telah saya lalui. Kita pun adik-beradik ramai, lama-lama jadi sedikit. Bila ramai tu, bermuafakat untuk mudah sedikit. Kadang pengurusan ini bukannya sekejap. Kadang-kadang pergi berjawab tanah tak selesai, balik lagi. Nanti pergi berjawab tanah lagi, lepas 2-3 bulan, balik lagi, tak selesai lagi. Baru permohonan, satu permohonan. Tambah-tambahlah. Ayah kita dulu atau mak kita dulu membeli tanah, berkongsi. Geran kongsi namanya. Sama ada geran kongsi itu bersama dengan orang kita, atau Melayu atau bangsa lain.
Tu memang sukar sikit. Sebab kita kena pinjam geran sementara banyak dengan kongsinya. Banyaklah perkara-perkara yang kita untuk jadikan iktibar pengajaran. Tapi kalau dia satu nama saja tak ada masalah. Sebab orang lama dulu, ya, ayah-ayah kita membeli tanah banyak berkongsi. Ada yang berkongsi, beli sana sikit kongsi. Satu geran itu ada sampai 3 nama. Ya, ada 2 nama. Itu perkongsian membeli. Nak beli sekali banyak-banyak tak mampu. Walaupun ketika itu harga tanah taklah mahal sangat seperti sekarang. Ya. Tetapi ini kemampuan orang kerja kampung, tahulah, dapat beli pusaka itu pun sudah menjadi satu istimewa. Ada harta. Ya, ada harta, ada rumah. Kehidupan kita yang penting. Yang penting kehidupan kita hari ini juga. Kita perlu tempat kediaman yang hak kita. Perlu tempat kediaman yang tetap. Kita boleh berstautin, tak? Kita bermasyarakat, kita berjiran tetangga. Ini perlu hingga hari ini. Walaupun dulu tidak ada istilah perkataan taman, tetapi sekarang ini ada perkataan taman, jiran setaman, jiran seapartmen, jiran si kondominium, jiran-jiran lah. Duduk di makna ini semua perlu kepada jiran tetangga. Ni. Sebab inilah konteks kehidupan kita bermasyarakat. Jadi hari ini saya nak kongsikan bagaimana. Pertamanya, setelah kita mengusahakan, kita kena ambil borang yang telah lalu, katakan borang DDA. Kalaulah kita rasa adik-beradik kita dah usia, dah uzur, ya tak? Jadi kita sepakat satu orang saja ambil borang DDA macam saya lakukan, adik-beradik kumpul, isi nama semua, serahkan kepada seorang untuk menjalankan. Jadi tak payahlah banyak 2-3 orang. Kita hanya bila bicara sumpah, kita bawa wakil seorang. Maknanya pengurusnya yang menjalankan itu dengan ahli keluarga seorang. Itu cukup. Itu dikehendak daripada pihak peguam bagian bicara sumpah. Ini yang dikongsikan. Jadi demi apa yang kita laksanakan, semua pembayaran itu, kalaulah sekiranya dia tidak mampu daripada, ataupun kita saja menguruskan, kita bayar, nanti kita kira balik. Itu lagi senang. Ya, itu lagi senang sebenarnya. Tapi terpulanglah pada masing-masing kemufakatan. Kemufakatan. Jadi benda ni perlu. Ada yang susah kadang-kadang, ada yang senang. Bila berlapis-lapis ataupun kerana masa terlalu lama, itu susah sikitlah. Itu sebabnya. Terlalu lama. Jadi kita peringkat pertama, dia tengok buku, di mana buka buku, berapa nilai kena bayar. Ni. Jadi bagaimana? Lepas tu kita bawa kepada pihak yang kedua di pejabat, kalau di Perak lah, pejabat tanah Ipoh. Dia orang yang mengurus, menentukan bila bicara sumpah, bila kita buat pengakuan semua, ya. Itu sebabnya berlapis-lapis. Kalau sini mati, siapa anaknya, siapa warisnya, itu memang pihak peguam bila dia akan menentukan. Sebab ini mengikut cara syar'iyah yang dia yang tentukan. Kita kena akur, kita kena jujur. Sebab itulah kita, bila kita minta pada Allah, beri kemudahan. Kadang-kadang lama masanya, ya. Kita kena ulang balik. Kadang-kadang berlapis-lapis, ataupun orang lain buat tempahan. Time tu banyak sangat. Kalau tuan-tuan pergi pejabat tanah, bukan sedikit yang datang. Ya, ramai. Jadi kita kena sabar. Ya, istilahnya qanaah. Kesederhanaan kita kena tenang, ya, mengurus ini. Penting sangat. Baik. Mula-mula kadang kita tak tahu. Mula-mula kita bengang juga kita nak uruskan. Memang bengang juga. Bila kita dapat borang DDA tu, macam mana kita nak isi? Kita tak tahu. Kita jumpalah orang yang
pergi ke bawah pokok. Kalau itu Intan ada bawah pokok atau di bawah kemah, kita tolong isi. Tolong isi. Satu borang RM50. Satu borang RM50. Kalau satu lah, kita borang diri RM50. Ini pengalaman saya. Saya tak memandai-mandai, ini yang pengalaman. Mula-mula sebab tak tahu isinya tu. Jawab tanah kadang-kadang dia sibuk, bukan dia tak mau bagi tahu, dia sibuk. Dia nak layan kita seorang, mana boleh. Dia nak pelanggan lain lagi, urusan banyak. Kadang-kadang seorang tu sampai 4-5 kali datang. Okey. Jadi untuk kemudahan saya nak bagi tahu, bukan apa, untuk kemudahan supaya kita boleh laksanakan sendiri. Mula-mula memang saya tak tahu. Saya serah kepada pihak orang menyalinkan, memtaipkan semua dia. Lepas tu bawa Pesuruhjaya sumpah, angkat tu. Memang satu borang itu dinilai semua ada. Orang tu pun mencari rezeki. Kita tak boleh salahkan. Itu adalah pengalaman dia ataupun kebolehan dia. Kita yang tak tahu kena tanya pada orang dia. Kita kena nilaikan hadiahnya. Kita bayar. Okey. Kalau 10 orang, cuba lah. Anak. 50 kali 10. Ya. Baik. Jadi, sekarang ini saya nak kongsikan kepada anda sekalian. Supaya bila kita pejabat tanah dibagi borang, kita pastikan kita boleh isi sendiri. Jadi, sebenarnya mudah. Ya. Sebenarnya mudah. Yang payahnya, kita tak tahu. Kita tak tahu. Bila kita tak bawa borang ni, bila borang ni, kamu awak isi ni, siapa di bawah, kena isi semua. Sepakat. Inilah yang penting, bermaufakatan antara adik-beradik. Yang selalu jadi kecoh, ada keegoan dalam keluarga. Ada keegoan, kemuskilannya banyak. Jadi inilah yang jadi sampai pertelangkahan berlaku. Ya tak? Kita ni sebenarnya nak menyelamatkan ibu bapa kita yang telah kembali ke rahmatullah dalam hidup tenang, dalam kita kan doa kita selalu, jadi waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Jadikanlah kehidupan ini sentiasa mencari kebajikan dan kebaikan. Waj'alil mauta rahatan min kulli syarr. Supaya kita mati nanti istilahnya rehat, tidak ada timbul masalah dunia. Tapi kalau mak bapak kita tak uruskan hartanya, kita sebagai waris mutlak dia. Kesian mak bapak kita. Kenapa kau tak selesaikan semasa hidup dulu? Ya tak? Ini akan menjadi persoalan. Jadi kita selamatkanlah. Ini motifnya untuk kita melaksanakan, menguruskan tentang harta warisan pusaka. Ni sebab kalau diambil oleh orang, kadang-kadang ada di antaranya ada kesempatan dah tak diurus, dia tahu dah geran di mana, pergi di mana. Ada ni berlaku. Sahabat baiknya bila mengatakan si fulan ini tidak meninggalkan suriat, maka dia datangkan satu adik, kononnya adik, nama pun sama, bin sama, angkat sumpah, maka diambillah tanah itu, dijual kat dia. Dia mempertukarlah daripada nama ayah kita kepada orang tersebut. Ini cara yang tidak amanah, cara yang tidak amanah. Ini juga boleh berlaku. Tak mustahil kebijakan sana manusia ini. Dia ada manusia, ada bijak yang jujur, ada bijak yang ada khianat, macam-macam lah. Jadi kita ambil kesimpulannya. Hari ini kita kongsikan bekerjasama adik-beradik muafakat. Caranya ialah ambil borang DDA, kita isi siapa nak mengurusnya. Nama si mati itu siapa yang menguruskan, serah kepada. Kemudian dinamakan yang ketiga lah, ada yang ketiga, urusan bersama. Jadi senang. Jadi kita akan dipanggil untuk pergi Pesuruhjaya sumpah sama-sama, dan kemudian kita akan dipanggil oleh pihak tertentu untuk bicara pertama, ulang bicara, macam-macam lah, bicara demi bicara sehinggalah diluluskan dengan izin Allah, dengan kesabaran kita. Mudah-mudahan urusan kita akan selesai. Ini yang penting, ini yang penting.
bila kita dah dapat uruskan, itu tu peluang pada muafakat kita. Sama ada harta tersebut nak dibagi sikit sangat. Nak dibagi-bagi sikit sangat. Berbincang senang macam ni, ya. Kita pakat ataupun kita marilah kita sama-sama kita jual, duitnya itu dibagi-bagi. Ini lagi senang. Ya. Ni mudah-mudahan nak menjual ni pun satu kerja berat juga, sebab nak cari orang yang membeli yang harga yang sesuai dengan keadaan sekarang, ataupun ataupun kita ambil jadi ataupun kita kalau agak-agak sedikit, ya, nak jual pun tak laku, orang pun tak mau berkongsi keran ni kadang-kadang, ya. Jadi nak pecah keran pun mahal, bukan sedikit, murah, mahal. Kita dah tanya pejabat tanah, susah. Kalau kita daerah kena memohon di daerah. Kalau kita tak nak, semuanya kena membuat permohonan. Itu pun kalau diterima. Jadi untuk mudah, kalau dia mudah kita boleh ganti, kita bayar, ya, dengan nilaian kita yang kita usahakan macam mana, yang kita mampulah. Itulah perkongsian kita, sepakatan yang penting sama kita adik-beradik setuju. Jadi anak-anak itu tak boleh campur tangan, kecuali dari pihak adik-beradik kita dah kembali ke rahmatullah, maka anaknya wakil seorang yang untuk menggantikan dia. Inilah sepakatan yang penting dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan urusan kita dapat dilaksanakan dengan baik. Itulah perkongsian yang saya dapat kongsikan, bagaimana untuk menguruskan tanah pusaka yang kita rasakan lama kita tak uruskan, kemudian kita uruskan. Kita perlu ada kualiti, ya, kerjasama, ya, kongsi sama, ya, modal pun sama. Tapi bila kita modal seorang, maka kita kena faham-faham lah. Itulah perkongsian kita yang baik semuanya daripada Allah Ta'ala. Mana kekurangan, saya memohon maghfirah Allah Ta'ala. Aku liqouli haza astaghfirullahaladzim wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.